Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, siri yang ke-56, hadis yang ke-36. Hadis 40 nombor 36. Bagi pelajar yang ada kitab hadis 40, cari nombor 36. Bagi yang ada kitab Al-Wafi, cari nombor 36, muka surat 527. Tajuk kita Al-Hadis As-Sadis Wath-Thalathun. Hadis yang ke-36, Jawami'ul Khair, himpunan kumpulan kebaikan. Dalam sebuah hadis ni, dia punya terkandung dalamnya beberapa kebajikan yang berkait dengan pertolongan, bantuan kepada orang susah, menyenangkan orang yang dalam kepayahan, dan juga galakkan supaya mencari ilmu. Ini di antara tajuk yang terkandung dalam Jawami'ul Khair. Para jemaah sekalian, hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Para pelajar, elok kita letak nombor baru kita tahu berapa isu Jawami al-Khair ada berapa di sini. Yang pertama, saya nak terjemah satu-satu. Yang pertama, sesiapa melepaskan satu kesusahan, orang mukmin, daripada kesusahan-kesusahan di dunia ini, nascaya Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan daripada kesusahan hari kiamat. Susah atas dunia ni ramai orang boleh bantu. Susah hari kiamat esok kalau Tuhan tak bantu, tak ada orang nak tolong dah kita. Allahu Akbar. Yang kedua, wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Yang kedua, sesiapa yang melapangkan seseorang yang berada dalam kesempitan, Allah akan melapangkannya di dunia dan di akhirat. Dua-dua sekali kita dapat. Kita orang tersepit, hutang banyak ke, macam-macam dia susahan, kita pergi lapangkan dia. Allah Ta'ala permudahkan urusan kita di dunia. Ini dia panggil cinta berbalas. Kita nak suruh Allah mudahkan urusan kita, kita pergi tolong orang, permudahkan urusan orang. Yang ketiga, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Tiga. Dan Allah akan dan sesiapa yang menutup, wallahu fi aunil abdi. Mana dia punya ni? Terjemahan dia. Baiklah. Wallahu fi aunil abdi. Allah SWT sentiasa memberi pertolongan kepada hamba-Nya dengan syarat hamba itu sentiasa memberi pertolongan kepada saudaranya. Jadi siapa dia tolong orang, maka Allah Ta'ala akan tolong dia. Kita tak tahu.
dalam hadis kita ni setakat tu ada 3, 4. Dalam matan ni di terjemahan ni ada satu lagi. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Boleh jadi kita ni tinggal. Tambah satu lagi lah. Yang ketiga, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang dulu ni. Yang pertama, man nafasa mu'minin. 1. Wa man yassara ala mu'sirin. 2. Yang ketiga, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang menutup keburukan saudaranya, maka Allah akan menutupkan keburukan di dunia dan di akhirat. Baru mari yang keempat. Yang keempat, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah sentiasa memberi pertolongan kepada hambanya selagi mana hambanya menolong saudaranya. Namaklah kita dalam bab bantuan pertolongan. Sekarang ni kita pindah pada yang kelima. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang mengikuti satu jalan untuk mencari ilmu. Kita jalan cari ilmu. Allah akan mempermudahkan untuknya jalan ke syurga. Masya Allah. Yang keenam. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Yatluna kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Tengok terjemahan dia. Tidak berkumpul suatu kaum dalam rumah Allah, mana kita berkumpul dalam masjid. Mereka membaca kitab Allah dan saling belajar dan mengajar antara satu sama lain. Ya tadarasun, mana kita mudarasah. Kita bertadarus. Itu ya tadarasun. Kita tadabbur ayat Allah. Tuan-tuan tanda. Siapa di mana-mana orang berkumpul di rumah Allah baca Quran, macam kita gini. Kita berkumpul di rumah Allah baca Quran. Tapi saya tak tahu yang dia berkumpul di rumah halamannya itu macam mana. Kita akan dapat 4 perkara. Jadi dia berkumpul, dia mengaji Quran dan baca kitab Allah. Melainkan, tengok, yang pertama Allah Ta'ala akan turunkan ketenangan ke atas mereka. 1, ketenangan. Yang kedua, rahmat meliputi mereka. Yang ketiga, para malaikat mengerumuni mereka. Sekarang malam majlis kita ni ada malaikat. Malaikat yang bersama kita. Yang keempat, Allah Ta'ala akan menyebut nama-nama mereka di syurga, di sisinya. Allahu Akbar. Barulah kita pergi kepada perkara yang ketujuh. Waman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Sesiapa yang kurang amalannya, amalan dia tak banyak, maka nasab keturunannya tidak akan dapat menyempurnakannya. Walaupun dia keturunan tok alim, walaupun dia keturunan orang baik-baik, tapi nasab keturunan tak boleh nak naikkan darjat dia kerana amalan dia tidak ada. Alhamdulillah, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang kita baca tadi. Alhamdulillah. Jadi hadis ini ada juga lah Bukhari keluar dalam beberapa juzuk daripada Ibnu Umar. Baik, saya tak nak panjangkanlah perbahasan tentang sanad. Yang pentingnya hadis yang kita baca ni sahih, alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, sebab tu Imam Nawawi bawa tajuk kita di bawah tajuk Jawami'ul Khair. Kumpulan perkara-perkara kebajikan. Dalam hadis ni ada berapa tuan? Ada 7. 7 perkara yang Nabi SAW beritahu kepada kita dan sepatutnya apa? Sepatutnya kita kena buat. Kita kena usahakan biar boleh. Baik, kepentingan hadis. Ahammiyatul hadis. Setara mana pentingnya hadis ni?
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim berkata, wa huwa hadisun azim, iaitulah hadis ini hadis yang agung dan penting. Kerana di hadis ini mengumpulkan berbagai-bagai cabang ilmu, kawaid, kaedah-kaedah, prinsip-prinsip dan adab. Zada bin Allan syarah kepada ni, dia kata apa? Wal fadail, banyak fadilat. Wal fawaid, banyak faedah. Wal ahkam, banyak hukum hakam. Yang betulnya hadis pendek ini boleh bawa kepada kita berbagai-bagai penjelasan yang panjang boleh buat. Nak pendek boleh, nak panjang pun boleh. Kita kata alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita dah bincang tadi tentang hadis. Istilah hadis pula dikata beza di antara nafasa. Dalam riwayat kita ni Nabi kata man nafasa an mu'minin. Siapa dia nafasa, bermakna meringankan. Itu makna nafasa. Dalam riwayat Bukhari, Muslim, farraja. Man farraja. Farraja bermaksud menghilangkan. Maknanya beza sedikit makna dia. Siapa dia meringankan kesusahan orang. Siapa dia menghilangkan. Jadi ada dua riwayat. Apa yang beza tu? Kalau contohnya orang ni susah sangat-sangat, dia perlu duit 500, kita boleh bagi 200. Maknanya kita telah meringankan, nafasa, meringankan. Daripada tinggal 300 lagi. Tapi kalau farraja, bagi terus 500. Itu perbahasan dari sudut makna hadis. Wahwa ablagh, farraja lebih dalam sebab dia hilang terus kesusahan. Allahu Akbar. Al-kurbah, kurbah mana kesusahan, kesempitan yang amat sangat sehingga orang yang mengalami akan merasai kesedihan dan kebimbangan yang begitu mendalam, seolah-olah dipintal pada tengkuknya atau lehernya seutas tali, lalu dijerut akan tali itu sehingga menyempitkan pernafasan. Kurbah ni maknanya orang tak cukup oksigen. Kalau zaman kita, zaman Covid ni, na'udzubillah, orang ni akan ditidurkan. Jadi daripada dia ditidurkan, kita selamatkan dia dengan apa? Dengan bagi pertolongan dan bantuan. Alhamdulillah. Yassara ala mu'sirin, maknanya kita beri permudahkan urusan orang yang payah. Biasa mu'sirin ini orang susah dalam bab hutang. Dia nak bayar hutang tak boleh. Maka tuan hutang tu sama ada dia tangguhkan tempoh, tak apalah. Sepatut bulan 12 ni kan, kita bagi moratorium lagi sampai tahun depan. Sampai awak boleh buat. Ataupun ibrak, tak apalah, saya lepas hutang tu, sedekah. Lagi baik. Ataupun kita cari jalan lain yang boleh dibayar hutang kita. Itu dia panggil yassara ala mu'sirin. Siapa yang menutup keaiban seorang Muslim, bila kita tengok dia ni buat tak baik, kita sembunyikan. Sembunyikan bukan makna kita menyokong maksiat dia, tidak. Kita mesti larang, minta dia berhenti, minta dia taubat. Tapi kata tak taubat aku elan. Jadi kita kena, tak boleh nak tularkan dulu macam kita sekini. Sekarang ni masyarakat dekat nak kiamat ni, dia tular dulu. Bila orang marah baru sembunyi lah. Islam aja sembunyi dulu kalau boleh. Tetapi kena buat kerja lah. Salaka tariqan. Tengok Nabi kata, man salaka tariqan, siapa dia berjalan suatu jalan mencari ilmu. Ada ulama kata jalan di sini dengan makna madiyah, kal masyi, seperti kita berjalan pergi majlis ilmu. Ini berjalan, jalan sungguh. Mana ada kuliah malam ni? Masjid Ar-Rahman PSD contohnya. Berapa jauh? 20 km kita pergi. 50 km kita pergi. Ada ulama kata berjalan ni tak semestinya dengan pergi kita buka kitab cari masalah. Salaka tariqan yaltamisuin termasuk juga. Zaman tuan-tuan hari ni buka YouTube,
buka Facebook, cari live, termasuk salaka tariqan yaltamisu ilma, insya-Allah. Jadi semua usaha-usaha untuk mendapat ilmu, maka dia termasuk dalam ni, dalam kelebihan mencari ilmu. Alhamdulillah. Ada ulama zaman dulu mengembara sungguh, berjalan beribu kilometer. Ahli sejarah kata Imam Bukhari berjalan berapa ribu kilometer, berapa ribu batu dia berjalan untuk nak mengumpul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mari orang manusia hari ni, Bukhari macam kita juga banyak lupa. Kita kata Bukhari tak makan kepala ikan bilis bang. Dia punya hafalan Allah Taala beri pada dia suatu keunikan untuk nak jaga kesahihan hadis Nabi sallallahu alaihi sebagai sumber Islam yang kedua. Jangan main-main. Ulama hadis pun lupa juga. Kita kata jangan cakap macam itulah. Nanti orang pandai lekeh, pandai remeh kepada ilmu hadis, maka kita akan kerugian, satu daripada sumber syariat akan hilang. Berhati-hati tuan-tuan. Jangan sampai geng-geng liberal, geng-geng Syiah, geng apa bertepuk tangan dengan ucapan kita. Sebab apa? Setuju. Kita boleh batalkan salah satu daripada sumber perundangan Islam. Kan kita belajar Quran, hadis, ijma', qiyas. Jadi hadis ni. Baiklah para pelajar, itu di antara makna-makna yang boleh kita ambil. Tuan-tuan bacalah dalam kitab ni. Sebab makna dia kita akan masuk nanti di dalam huraian, insya-Allah. Ini dipanggil mufradat. Baik. Tuan-tuan, kita lompat pergi ke fiqhul hadis, muka surat 531. Fiqhul hadis yang pertama. Letak nombor 1. Al-muslimuna jasadun wahid. Al-muslimuna jasadun wahid. Orang Islam itu dianggap sebagai satu jasad, satu tubuh. Kita ni komponen kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki sama ya. Sakit kaki, mulut yang mengaduh, aduh. Mata berair, tak? Muka memek, tangan semua bergerak. Itu bandingan yang begitu mantap yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam gambarkan. Al-muslimuna masalul mu'minin, dalam hadis ni ada dekat depan. Baik. Sesungguhnya masyarakat Islam yang dianggotai oleh setiap individu yang membentuk suatu jasad, di mana setiap anggota akan merasai apa yang dirasai oleh orang lain. Setiap orang ni kita akan rasa. Lalu muncullah daripada apa yang mereka rasa itu naluri mereka. Kita rasa suka, senang, sakit, sehat. Maka mereka sama-sama berkongsi kegembiraan dan kesedihan. Merasa gembira apabila diliputi kegembiraan dan kemegahan dan kesihatan, serta kebahagiaan yang nikmati. Sebaliknya bersedih dan berduka cita sekiranya mereka ditimpa mudarat dan kesakitan, kemiskinan dan kesempitan hidup. Benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'min fi tawaddihim, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'al jasad bis-sahri wal humma." Dia macam-macam. Kadang-kadang yang naskah Arab ni lebih lengkap, kadang-kadang sini lebih lengkap. Tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang yang beriman itu dalam erti kasih sayang dan berbelas kasihan dan berlemah lembut antara satu sama lain adalah seumpama satu jasad, tubuh satu. Jika satu anggota sakit, maka anggota yang lain akan merasai kesakitannya dan terpaksa berjaga malam kerananya dan merasai panas tubuhnya. Humma tu rasa panas, dia punya suhu dia. Ini bandingan yang mantap. Tuan-tuan, tanda hadis ini muttafaqun alaih. Tambah di kitab. Muttafaqun alaih, mana hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Sahih riwayat kita. Alhamdulillah.
Maka bila kita dengan orang Islam ni macam ni, apabila saudara kita susah, kita kena rasa susah juga. Umat Islam lain gembira, kita kena bergembira. Itu maknanya masalul jasadil wahid. Seperti sebuah jasad. Seperti apa ni? Seperti sebuah jasad. Seperti sebuah jasad. Yang satu kita kata ini sangat sangat berbahaya. Nah, jadi para jemaah sekalian, itulah baik. Tengok dalam kitab. Antara yang menjadi kewajipan penting seorang Muslim itu ialah agar ia melepaskan kesempitan yang dialaminya oleh saudara Islamnya itu. Jadi kita kena, tanggungjawab kita sekarang ni, kita kena lepaskan kesusahan orang Islam itu. Baik, tamat. Kita pergi kepada yang kedua. Fiqh hadis yang kedua, kurabid dunya adidatun wa turuq tanfisuha mutanawwi'ah. Bahasa Arab. Kesempitan dunia itu pelbagai. Macam-macam jenis sempit. Dan jalan untuk melepaskannya juga berbagai-bagai. Kesempitan dunia, macam-macam cara. Dan cara untuk melepaskannya juga berbagai-bagai. Kita kata Alhamdulillah ada caranya. Baik. Kehidupan dunia ini dipenuhi dengan kepayahan dan kekeruhan. Kemuskilan itu banyak, menyebabkan manusia merasa sedih, bimbang, sempit dada dan tertekan. Semuanya menjadi sebab akan kewajipan ke atas seorang Muslim untuk melepaskan saudara Muslimnya yang lain daripada semua jenis kemuskilan itu. Antaranya, tuan-tuan tanda, antara cara kita nak melepaskan kesusahan orang Islam itu, yang pertama, letak nombor 1, iaitu nasratuhu, menolong membebaskannya daripada segala jenis kezaliman. Kita tolong bebaskan dia daripada segala jenis kezaliman. Orang nak ngenak pada saudara kita, jangan main-main. Kita jangan biarkan dia begitu saja. Antara ciri seorang Muslim ialah tidak menimpakan kezaliman ke atas saudara Muslimnya yang lain. Orang Muslim, dia tak zalim orang lain. Akan tetapi setakap sikap ini juga tidak memadai untuk memperolehi keredaan Allah Azza wa Jalla jika beliau tidak mengembelingkan tenaganya bagi membebaskan saudara Muslimnya yang lain yang sedang dizalimi. Kita Alhamdulillah, kita tak khianat pada orang. Kita tak zalim orang. Baiklah. Tapi setakat tu je. La. Kita juga kena berusaha untuk membebaskan umat Islam yang dizalimi oleh orang lain. Bila saudara Islam kita dizalimi oleh orang, maka menjadi kewajipan kepada kita untuk menyelamat dan membebaskannya. Maka di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda apa? Akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Hadis yang kita dah baca dulu. Seorang muslim adalah saudara bagi seorang muslim lain. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya dizalimi. Tengok, kita tak boleh zalim, kita biar pun tak boleh. Hadis ini muttafaqun alaih. Riwayat Muslim, wala yakhzuluhu, dan jangan meninggalkan memberi pertolongan, jangan biarkan dia keseorangan. Maka itu tanggungjawab kita. Hadis ini dan dalam hadis lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Kamu tolonglah saudara kamu yang zalim atau yang dizalimi. Sahabat terkejut, ya Rasulullah, kita tahulah nak tolong orang yang kena zalim. Bagaimana Nabi kita suruh bantu orang zalim? Macam mana? Sokong dia? La.
Kaifa ansuruhu? Bagaimana aku nak sokong, nak tolong orang yang zalim? Maka Nabi kata, tahjuzu. Kamu sekat dia daripada melakukan kezaliman. Halang dia. Mu jangan zalim orang ni. Ni hamba Allah Ta'ala yang lemah, kau zalim. Kau rampas harta dia, kau. Kita yang ada kuasa ni, ada kemampuan, kawan kita ke, kita tolong bantu, kita tolong sekat. Itu makna membantu saudara yang zalim. Dengan cara mana? Dengan cara kita menghalang dia daripada meneruskan kezaliman itu. Itu bagus. Contohnya orang ni khianat kepada orang, dia pergi saman. Saman? Ya, saman ni kalau kita betul sekalipun, banyak duit habis. Terpaksa kena lantik peguam, lawyer kena ada. Lawyer ni mana ada free-free. Kena bayar. Habis, berapa belanja habis. Akhir sekali, kalau kita menang, alhamdulillah. Kalau kita kalah, lawyer kita tak kuat. Maka kita pergi jumpa kawan kita tu, jangan teruskan saman. Engkau kan buat nyanyi ke dia, mu tahu harta tu harta dia, kenapa kamu zalim? Tarik balik saman itu salah satu daripada membela orang yang zalim. Alhamdulillah tuan-tuan. Lebih-lebih lagi tengok, jika beliau dizalimi disebabkan agamanya dan pegangan kuatnya dengan agama, berpegang dengan sunnah, orang benci pada dia, kita bantu. Orang yang pegang dengan sunnah ni akan dibenci oleh majoriti Islam lain sebab mereka beramal dengan amalan yang tidak ikut sunnah. Ataupun orang Islam dibenci oleh pura-pura kafir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in istansarukum fid din fa'alaykumun nasr. Dan jika mereka meminta pertolongan daripadamu dalam urusan pembelaan agama, maka wajib kamu memberikan pertolongan. Kita kena tolong saudara-saudara kita yang dizalimi oleh orang. Jangan biarkan mereka dizalimi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya daripada Sahal bin Hanif, man uzilla indahu mu'min falam yansuruhu wa huwa qadirun ala an yansurahu azallahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Sesiapa tidak menolong orang-orang mukmin yang sedang diperhinakan di sisinya, orang yang mukmin dikhianat, dihina, kita diam, relax ya. Sabar bro, tak tolong. Sedangkan beliau berupaya berbuat demikian, kita boleh pergi larang. Allah akan memperhinakannya di khalayak semua makhluk pada hari kiamat. Pelajar catat, hadis ini riwayat Imam Ahmad, kata di Muhakkik Musnad kata isnaduhu dhaif, sanad dia lemah. Baik, itu yang pertama, cara kita nak lepaskan kesusahan orang di dunia. Yang pertama, kita tolong orang yang dizalimi, kita sekat orang yang zalim. Orang yang dizalimi kita bantu, kita menyekat orang yang berlaku zalim. Baik, yang kedua, yang kedua, takhlisuhu minal asr. Kita bebaskan orang mukmin yang ditawan. Zaman dululah kalau berlaku peperangan, maka akan berlakulah tawanan. Kita pergi. Jika seorang muslim ditawan oleh musuh, maka kaum muslimin mestilah bersegera membebaskannya daripada tangan-tangan yang berdosa itu, yang mungkin berusaha untuk memfitnahkan agamanya, berusaha untuk merosakkan pegangan agamanya. Maka kita kena lepas dia. Daripada Abu Musa al-Ash'ari, sabda Nabi SAW, at'imul ja'i' wa'udul marid wa fakkul 'ani. Nabi kata, berilah makan orang yang lapar. Orang lapar, kita bagi makan. Udul marid, orang sakit, ziarahlah dia. Wa fakkul 'ani, dan bebaskanlah tawanan. Hadis ini dalam Bukhari. Jadi 3 perkara ini perkara yang besar. Orang lapar kita bagi makan, orang sakit kita ziarah, orang kena tawan kita bagi bebaskan. Oh, sekarang ni tidak ada lagi tawanan. Tak ada peperangan. Ada orang yang ditawan oleh hawa nafsu. Kalau kita boleh menyelamatkan dia daripada tawanan hawa nafsu, penjara nafsu,
dia tak solat, dia berzina, dia minum arak macam-macam, kita cuba lepas bebaskan dia daripada tawanan nafsu, besar pahala tuan-tuan. Cubalah, usahalah. Setakat mana kita mampu, insya-Allah kita akan tolong. Baik, yang ketiga. Cara membantu orang yang ketiga, iqraduhul mal in ihtaja ilal mal. Memberi hutang harta kepada orang yang berhajat kepada harta. Orang ni dia berhajat kepada duit. Kita nak bagi sedekah, tak mampulah, kita nak banyak. Jadi kita bagi berhutang. Itu pun membantu orang susah. Kadang-kadang seorang Muslim itu terjatuh ke dalam kesempitan keuangan. Pada ketika itu beliau amat memerlukan perbelanjaan atas keperluan-keperluan asasinya, yang terdiri dari makanan, minuman, tempat tinggal, penyembuhan, penyakit dan sebagainya. Maka hendaklah kaum muslimin bersegera membantunya. Kita bawa pergi makanan, bawa pergi ubat-ubatan. Paling kurang dengan cara meminjamkan uang tanpa apa-apa cagaran, arahan, sebagai satu daripada cara mengambil kesempatan daripada kesusahannya dengan mengambil harta mereka dan menjadikan dia sebagai wasilah pelaburan, sebagaimana amalan masyarakat yang terlibat dengan riba. Kita tak payah. Orang ni susah, kita bagi hutang kosong. Kata orang, hutang kosong maksudnya hutang tanpa sebarang cagaran dan juga bayaran. Alhamdulillah, itu di antara yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Dan dirikanlah salat, serta berikanlah zakat dan berilah pinjaman. Dia panggil qardul hasan. Pinjaman tanpa faedah, tanpa bunga atau tanpa riba, sebagai pinjaman yang baik. Surah Al-Muzammil ayat 20. Dengan cara ini, seorang Muslim itu dapat mewujudkan suatu masyarakat yang sempurna dan tolong-menolong, dan beliau memperoleh ganjaran pahala daripada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Ayat 45, Man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah? Allah Ta'ala gambarkan kepada kita betapa besarnya pahala, jaminan pahala. Siapa yang beri pinjam kepada Allah Azza wa Jalla, kalau bagi pinjam kepada Allah, Tuhan akan balas, akan bayarlah. Pinjaman yang baik, iaitu menafikan hartanya di jalan Allah, iaitu menafkahkan hartanya, tidak menafikan, menafkahkan hartanya pada jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Adha'afan katsirah. Jadi kalau kita boleh tolong, kita boleh derma, lagi baik. Sebab itu dianggap derma itu sebagai bagi hutang kepada Allah. Sebab apa? Bila kita bagi hutang, mana Tuhan akan bayar. Mari puak-puak Yahudi yang kebingungan tu, dia kata dia terjemah lain. Oh, dia kata apa? Dia kata Tuhan miskin. Allah pun miskin. Kalau tak miskin, kenapa dia minta berhutang? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahasa awak tak faham. Bukan hutang tu maksudnya hutang Tuhan tu berajak kepada duit awak, tidak. Hutang di sini dengan makna bila kita bagi infak, seolah-olah kita bagi hutang kepada orang. Bila hutang, orang tu akan bayar. Maka Allah kata qardan hasanan, siapa dia bagi pinjam kepada orang yang pinjaman yang baik, Allah Ta'ala gandakan dia dengan gandaan pahala yang banyak. Jadi kita kata Alhamdulillah. Dalam sebuah hadis, ada ulama kata mauqufun asah. Kalau kata hadis ini daripada sahabat, asarus sahabah,
lebih sahih daripada kita angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata? Man aqrada musliman dirhaman marrataini kana lahu ajru sadaqatin marratan. Siapa dia beri pinjam kepada seorang muslim 2 dirham sebanyak 2 kali. Tak kira 2 dirham ke, 200 ringgit ke, 2,000 ke, 20,000 ke, kita bagi pinjam 2 kali. Dalam riwayat kata ahabba ilayya min an atasaddaqa bihi marra. Aku lebih suka daripada kita bersedekah direct. Kenapa pelik ni? Sedekah lah bagusnya. Dia kata sedekah tu kadang-kadang orang tu taklah berhajat sangat, tapi orang mari berhutang dengan orang yang tak kira, yang skema-skema tu cerita lain. Ketepi abaikan dia orang tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah kepada awak semua yang skema duk main nak tipu orang ni. Orang yang mari berhutang sudah pasti dia sudah terdesak. Tak ada nak makan, tak ada duit nak beli ubat-ubatan, tak ada duit nak bayar sewa rumah contohnya. Ketika dia sangat terdesak, maka dia akan minta berhutang. Sebab itu ulama kata beri hutang tu ada kalanya lebih baik daripada beri sedekah. Sebab apa? Sebab kita sedekah tu tak tahu orang berajak tak berajak, bagi je lah. Tapi orang mari minta hutang dengan kita, kata orang menebalkan mukanya semata-mata kerana keperluan hajat dia, maka itu lebih besar. Kita bantu dan kita tolong mereka. Bantu tuan-tuan. Dalam riwayat yang kata lebih baik daripada 2 kali bagi hutang, lebih baik daripada kita sedekah penuh. Masya Allah. Bahkan kadang-kadang ganjaran pinjaman hutang itu melebihi ganjaran memberi sedekah, bergantung kepada keadaan orang yang memberi pinjam dan orang yang memberi sedekah itu. Orang yang nak meminjam, dia ni terdesak. Kita yang nak beri pinjam pula, kita nak bantu dia. Jadi kita boleh pahala besar. Dan kita pun taklah menekan sangat. Bila awak boleh bayar agak-agaknya? Tahun depan lah cik. Tahun depan lah. Tulis. Disember tahun depan. Tapi dalam hati kita sudah ada dah satu perancangan. Kalau dia tak mampu bayar, kita nak sedekah ya. Macam kita nak suruh dia tu rajin kerja, cari duit, nak bayar hutang orang. Kalau kita tak ambil hutang tu pun, duit tu dia boleh terkumpul. Dia bolehlah buat benda lain. Boleh beli pakaian, boleh beli keperluan lain yang tertangguh. Jangan pula, bang, hutang abang tu saya sedekah ya. Sedekah. Sekejap kita jumpa dia dekat kedai handphone baru. La, ya akhi. Kita bagi hutang kerana kamu berhajat, keperluan. Jangan pula salah guna pula. Telah diriwayat oleh Ibnu Majah dalam sebuah hadis. Hadis ini muhakkik dia kata, Al-Iraqi kata dhaif. Sanad dia dhaif. Muhakkik yang kemudian kata dhaifun jiddan. Tapi saya tengok di sini ramai orang guna hadis ni. Sanad dia lemah tuan-tuan, tanda situ. Hadis riwayat Ibnu Hibban daripada Anas, dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu maktuban ala babil jannah lailata usriya bi. Aku tengok di pintu syurga pada malam aku Mi'raj, as-sadaqatu bi ashri amsalha. Sedekah diganda 10. Wal qardu bi 18. Bagi hutang pahala dia 18. Fakultu ya Jibril. Dalam riwayat ni, Nabi tanya Jibril, ma balul qardu afdalu minas sadaqah. Kenapa pula bagi hutang baik pada sedekah? Sedekah lebih baik. Qala li'anna as-sa'ila yas'alu wa 'indahu wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajah. Dia kata orang yang minta tu kadang-kadang dia suka meminta ya. Banyak dah duit dia nya. Tapi orang mustaqrid, orang yang meminjam, yang berhutang itu biasanya dia akan hutang dengan sebab dia perlu. Sebab dia perlu, maka dia terpaksa berhutang. Sebab dia tahu kalau minta saja free. Minta hutang kena bayar. Jadi sekarang kita ni tak kira lah. Puak-puak skema ni cerita lain.
Hari-hari dia masuk dalam grup orang, dia kacau manusia. Nah, itu bab lain lah, kita ambil asal. Cuma hadis ni tuan-tuan tanda rawahu Ibnu Majah wa sanaduhu kata Iraqi dhaif. Kata dalam Sahih Ibnu Majah dhaifun jiddan. Wallahu alam. Baiklah para pelajar sekalian, kita tamatkan perbincangan kita satu baru. Tadi kita kata ada 7. Yang pertama yang kita bincang di sini, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Kita ambil setakat itu dululah. InsyaAllah para pelajar sekalian, kita akan sambung lagi apa kelebihannya orang yang membantu orang susah atas dunia ni. Allah Ta'ala lepaskan kesusahan dia pada hari kiamat, InsyaAllah. Tanda nombor 3, kesempitan hari kiamat dan pembebasannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.